kita confused. Kita tak tahu kita dekat mana. Kita blur. Tak tahu kita dekat mana sekarang ni. Sebab banyak orang tak sedar dia ni sekarang ni berada di mana sebenarnya. Sebab tu tindakan segala perilaku dia tidak sesuai dan menjurus ke arah tempat yang sepatutnya dia berada. Ataupun tempat yang dia akan pergi. Dan kita kena sedar, sebenarnya kita berada di sini. Walaupun mungkin kita tak pernah keluar daripada bumi dan mungkin kita tak pernah tengok secara live bumi itu daripada mata kita. Tapi kita hanya mampu tengok gambar. Oh, rupanya ini bumi yang Allah ciptakan. Ini rupanya bumi yang Tuhan wujudkan daripada dulu sebelum terciptanya manusia. Kalau kita tengok buminya hanyalah berbentuk bulat, walaupun ada yang kata mungkin ada yang berpendapat bumi ni berbentuk apa orang panggil tu? Petak. Orang panggil apa dah, saya dah lupa istilah tu kan. Petak dan sebagainya lah. Atau flat. Yes, flat. Berbentuk flat. Terpulang. Jenis saya ni saya tak kisah apa yang dia nak percaya, apa yang dia nak kata. Asalkan kita jangan bergaduh. Bumi ni kita nampak berbentuk bulat. Sebenarnya kalau kita perasan, bumi ni tak begitu besar sebenarnya. Cuba kita renungkan tengok bumi tu. Sebenarnya tak besar mana pun bumi ni. Dalam banyak-banyak planet, Allah ciptakan satu planet bumi ni, dalam tu penuh dengan manusia. Dalam tu penuh dengan macam-macam benda yang kita fikir hari ni. Macam-macam berlaku isu semasa. Kalaulah bumi ni boleh bersuara, macam-macam suara, planet lain boleh dengar daripada bumi ni. Disebabkan apa? Disebabkan ada manusia. Jadi tak mustahil bumi ni boleh dihancurkan waktu hari kiamat nanti. Mudah sangat Allah nak hancurkan bumi ni, hari kiamat ni. Bahkan kalau bergegar sikit dunia ni, bumi ni, air yang bergegar berkocak ni boleh jadi satu ombak yang boleh memberi satu bala yang sangat besar kepada manusia. Jadi macam mana lagi kita nak kata tak ada Tuhan? Macam mana kita nak kata ada Tuhan lagi selain Allah yang patut dilayak disembah? Kerana Allah lah jua Tuhan yang perlu kita sembah, yang perlu kita faham. Allah adalah maha berkuasa, iaitu bersifat kudrah. Allah itu sifatnya kudrah, berkuasa melakukan, mencipta apa sahaja yang Allah nak tanpa perlu pertikaian. Okey, baik. Dekat sini apa yang kita nampak dalam hidup ni, bila kita dah sedar, kita dah tahu posisi kita adalah di dunia, kita kena faham syurga adalah tempat nikmat. Syurga adalah tempat nikmat. Neraka adalah tempat hukuman. Dan dunia adalah tempat ujian. Dan dunia juga ada bercampur. Ada satu ujian yang memberi kemanisan. Ada satu ujian memberi kepahitan dalam hidup kita. Sebab tu kita kena sedar, kita sekarang ni berada di bumi. Kita bukan tempat nikmat. Nikmat adalah di syurga. Dan kita kena sedar, dunia bumi ni bukan tempat hukuman. Jangan kita kata Tuhan zalim. Tuhan tak pernah menghukum kita dekat dunia ni sebab kita bukan di neraka. Tetapi kita ni berada di bumi. Yang bumi ni Allah turunkan satu ujian pada manusia. Sebab tu Allah menciptakan manusia, letak dalam satu bumi supaya takbirlah dunia ni, bumi ni dengan sebaiknya. Dan Allah akan bagi ujian, siapa yang berjaya, yang pas, maka Allah akan ambil dia, akan masuk sama ada di syurga ataupun di neraka. Jadi kita kena faham. Jadi jangan kita pelik kalau kita hidup di dunia ni, ada kadang-kadang kita gembira. Betul? Kadang-kadang kita gembira. Tak bolehlah kita fikir dunia ni sentiasa kita gembira. Kita kena prepare. Ada masa kita akan kecewa. Ada masa kita akan sedih. Ada masa kita akan susah. Ada masa perut kita akan kosong. Ada masa kita akan meraung.
Tapi dalam masa yang sama, ada masa kita gembira. Ada masa kita bahagia. Ada masa perut kita penuh, kenyang, sampai tak boleh nak bangun. Nampak? Inilah orang kata senario dalam kehidupan di dunia yang Allah bagi. Allah buat check and balance di antara ujian dan ada nikmat. Supaya manusia ni ada masa dia down, ada masa dia naik balik. Ada masa dia down balik, ada masa dia naik. Dalam dunia ni Allah tak akan bagi ujian. Anda akan down dan akhirnya tertewas. Tak. Ada masa kita naik, ada masa kita turun. Kalau tak ada down dan naik ni, up dan down ni, maka dia tak akan jadi satu benda yang manis dalam kehidupan kita. Baik. Antara ujian ni, bila sebut ujian, tak semestinya ujian itu untuk orang susah. Kita kena faham. Tak semestinya ujian tu untuk orang susah. Bila sebut ujian, kita fikir susah. Bila sebut ujian, kita akan faham benda ni adalah satu kepayahan dan benda yang pahit, benda yang manusia tak suka. Walhal, kadang-kadang kita tak sedar ujian itu kadang-kadang dalam bentuk kita tengah gembira. Ujian itu kadang-kadang dalam bentuk kesenangan. Ujian itu kadang-kadang waktu yang kita rasa kita dah cukup sempurna. Kita rasa kita dah cukup. Yang mana kita rasa, aku tak susah. Kita tak sedar kadang-kadang itu juga adalah ujian. Nampak gambar yang pertama ni? Orang yang susah. Ujian dia adalah ujian tak cukup makan. Mungkin tak cukup makan. Tak ada tempat tinggal. Dan tak ada duit dan sebagainya. Gambar yang kedua sini. Mungkin ini ujian dia ada kerjaya. Dia ada kerjaya. Gaji setiap bulan dia sentiasa ada. Tapi kehidupan dia stres. Kehidupan dia stres, tidak bebas. Stres dia sampaikan dia tak rasa ada satu roh. Dia bekerja di tempat dia bekerja. Saya pernah jumpa ada satu kisah saya nak cerita. Ini bukan nak mengaibkan tapi saya tak sebut nama lah. Ada saya kenalan-kenalan saya. Dia dapat kerja. Dalam waktu ni dia dapat kerja baru lagi dalam tak sampai seminggu pun. Dia dapat kerja. Kebetulan tempat kerja dia bagi syarat nak kerja tempat situ tak boleh mengandung. Tapi waktu interview dia tak beritahu, orang tu tak tanya. Panel tu tak tanya yang si Fulan ni pregnant ke tak. Jadi ditakdirkan si Fulan ni dapat kerja. Hari pertama bila dia masuk kerja setelah berbulan tak kerja, hari pertama dia dapat kerja. Ni perempuan lah sebab bila cerita mengandung ni perempuan lah bukan lelaki. Bila hari pertama dia masuk, majikan dia dapat tahu yang dia mengandung. Terus majikan tersebut, terus dia tengking, terus dia marah. Dia kata anda telah mengkhianati kepada syarikat, terus kena buang. Dan sampai menangis si Fulan tu. Si Fulan tu kata apa? Dia kata dia tak kisah pun kalau kena buang sebabkan tak ikut apa syarat majikan tersebut. Tapi dia agak terkilan dengan percakapan dengan satu marah yang tidak pada hari yang pertama. Tak sempat nak bekerja dah semua balik. Kena pecat. Sebab kita kena faham kadang-kadang orang ni terpaksa sebab sangat terpaksa memerlukan kerja. Kan? Tapi tak sepatutnya seorang majikan marah yang seolah-olah kesalahan yang dia buat itu adalah 10 kali kesalahan yang sama. Jadi begitulah. Saya nak beritahu macam-macam stres di tempat kerja. Okey, yang ketiga. Ada orang bermasalah ujian dia diduga oleh Allah ni adalah masalah dosa dia. Kadang-kadang dia bertaubat dalam gambar ni. Contohlah ini hanyalah lakonan semata-mata gambar ni. Bertaubat. Esok buat maksiat balik. Lusa dia bertaubat balik, esok dia buat maksiat balik. Lepas tu dia bertaubat balik, maksiat. Benda tu adalah satu ujian. Kadang-kadang sebab tu kita kena ingat, jangan kita hina yang orang buat salah ataupun orang yang buat dosa. Boleh jadi dia dalam usaha nak berubah, tapi dia buat balik. Dia nak berubah, dia nak buat balik. Dia berubah, dia buat balik. Itu ujian dia. Itu ujian dia, nak tinggalkan perkara maksiat. Okey?
Dan yang terakhir adalah ujian yang mana orang ini dia kaya, senang tetapi dia lupa kepada akhirat. Bahkan dia menghina orang lain. Bahkan dia sombong dan sebagainya. Yang ini yang kita tak perasan. Sebab sekarang ni orang nampak bila kayanya dia dah letakkan satu penanda aras kaya ni adalah berjaya. Yang ini yang kita nak kena fikirkan balik. Adakah betul kekayaannya adalah satu-satunya tanda kejayaan? Dan kita kena ingat ada surah Al-Ankabut 29, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, ya Allah, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Sebab tu kita tak boleh nak membuktikan diri kita beriman pada Allah selagi mana kita tak diuji. Kita pun tak boleh buktikan yang kita ni ada seorang yang pandai kalau kita tak jawab exam. Kita tak boleh kata kita ni adalah seorang pekerja yang terbaik bila kita tak diuji dalam waktu kita bekerja. Sebab apa? Uji ini adalah penanda aras sama ada kita ni menjadi orang yang bagaimana. Bahkan Allah juga uji kita. Apatah lagi manusia nak menguji kita. Sebab Allah menguji kita supaya Allah nak tahu sama ada kita betul beriman ataupun tak. Itu adalah kejayaan di sisi Allah. Dan kita jangan risau. Allah uji atas muka bumi ni, Allah tidak akan menguji lebih daripada kemampuan kita. Kadang-kadang kita nampak ujian ni lebih pada kemampuan kita. Sebab apa? Sebab itu adalah pilihan kita. Kita yang meletakkan ujian tu yang melebihi daripada keupayaan kita. Sedangkan kita tak yakin yang kita boleh mengharungi ujian tersebut. Memang cakap memang senang. Betul. Saya tahu cakap tu memang senang. Sebab saya sendiri pernah diuji. Saya juga dulu pernah diuji. Orang kata pernah diuji, pernah stres, pernah tertekan. Tapi dalam masa yang sama, ada satu komponen yang saya nak kongsi kepada anda nanti. Yang inilah yang akan membawa kita, last kali kita akan nampak, oh, rupanya ujian dulu tu aku boleh tempuh sebenarnya. Cumanya, mata aku kabur. Sebab apa? Dikaburi oleh ujian yang kita tak nampak apalah sebalik ujian tersebut sebenarnya. Okey? Allah dah sebut dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan memberati atau membebankan seorang melainkan apa yang dia mampu. Yakin. Kalau kita yakin dengan ayat ini, maka kita akan positif. Baik. Dan saya nak bawa sikitlah kisah Perang Badar. Jangan give up. Ada satu kisah, jangan give up dalam peristiwa Perang Badar. Saya tahu waktu sekarang ni adalah waktu yang sangat sukar bagi kita sebenarnya. Walaupun kita duduk dalam rumah, orang tak tahu betapa sukarnya kita dalam rumah. Betapa resahnya hati kita dalam rumah. Walaupun orang tengok daripada luar, rumah kita ni nampak tenang je. Tapi dalam hati, siapa yang tahu? Betul tak? Jawab sendiri Jawab sendiri. Dalam Perang Badar ni, Nabi mengajar kita dalam peristiwa Perang Badar dan Allah juga mengajar kita bagaimana kita nak menempuh satu kesusahan, kepayahan. Sebab kita tak boleh tertewas dalam satu kepayahan ataupun dalam satu kesusahan. Kita tak boleh tewas. Kalau kita tewas, maka akan hancurlah segalanya. Sampaikan Nabi berdoa, ya Allah, kalau dalam perang ni kami kalah, maka kami tak akan ada lagi yang akan menyembah kamu. Maka nak beritahunya kalau Islam kalah dalam perang ni, tak ada, maknanya Islam tu dah mati, maka tak ada orang yang akan menyembah Allah. Nabi sampai tahap Nabi berdoa tu. Kenapa Nabi berdoa macam tu? Sebab Nabi sebelum nak berperang, Nabi cukup-cukup rasa bimbang. Sebab apa? Bayangkan 1,000 tentera kafir, 313 tentera Islam. Masa tu Islam baru je nak buat gathering, baru je nak ramai. Tiba-tiba dah kena hadap satu ujian, satu perang yang mana tentera perang musyrikin ni dah bersiap sedia dengan kuda, dengan unta, dengan pedang, dengan baju perisai. Islam masa tu cukup-cukup je. Kuda pun kena tukar-tukar. Jadi macam mana dalam keadaan serba kekurangan nak menghadapi satu ujian yang cukup, satu kepayahan yang cukup hebat.
Apa yang Allah kata? Jangan putus asa dan serahkan kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ini salah satu Allah mengajar Nabi jangan fikirkan result, tapi fikirkan proses yang anda kena buat sekarang. Pergi je berperang. Dan perang tu bukan perang bodoh-bodoh. Ada strateginya. Dalam perang Badar, walaupun mereka tak cukup dari sudut kelengkapan, ikut logik akal, Islam kalah. Sebab apa? Tak cukup logik akal. Macam kita dalam hidup. Ikut logik akal, aku ni tak cukup apa ni, macam mana aku nak ubah hidup aku ni, boleh ke? Kalau ikut logik akal. Kan? Tetapi mesti kena ada dengan strategi. Barulah kita ikhtiar, kita berdoa kepada Allah. Bukan kita berdoa pada Allah, kita tak usaha dan tak ada strategi. Usaha-usaha yang sama, memang gagal. Sebab kita tahu, waktu sekarang ni ada orang tak boleh pergi dalam jalan ni. Dia kena tukar channel yang lain. Sebab apa? Sebab dia kena ada strategi. Okey, daripada kisah perang Badar ni, akhirnya Islam menang dan inilah ibrah yang kita boleh dapat. Yang pertama, perjuangan pasti diuji. Kalau anda duduk dalam satu posisi anda berjuang satu benda impian hidup anda, maka akan diuji. Survivor, anda kena ready untuk survivor benda ni. Letaklah anda ni kat mana pun, anda kena survivor, anda kena berjuang. Yang kedua, lazimi syura. Dalam kisah perang Badar ni, Nabi bermusyarat ataupun syura sesama sahabat-sahabat. Nabi minta pandangan. Walaupun Nabi ni leader, Nabi minta pandangan. Mesyuarat. Okey? Dan yang ketiga, kena trust kepada leader kita. Kena taat kepada pemimpin. Orang Islam bila dah berbincang dengan Nabi, mereka akan pastikan hanya ada satu saja keputusan. Baru tersusun dalam perang tersebut. Dia tak boleh, ada orang ni nak ikut jalan ni, ada orang nak ikut jalan, tak boleh. Walaupun kadang-kadang keputusan tu tak memihak pada kita. Kadang-kadang kita kena bertolak ansur, bagi chance, peluang kepada keputusan yang disepakati. Tak apa, kalau gagal pun jangan kita, itulah aku dah cakap, itulah dia. No. Ijtihad selagi mana benda tu baik, kita kena sokong. Kalau salah kita kena ingat, dia manusia. Dia manusia. Ada kadang-kadangnya pertimbangan dia mungkin tak betul. Tapi itu yang dia yakin, yang memberikan satu semangat pada dia, kita kena bagi. Sebab dalam syarat itulah kita kena banyak discussion. Banyak bagi tahu supaya nanti akan ada timbang tara kat situ. Dan yang keempat, perancangan rapi dan strategik. Dalam perang Badar, walaupun tak cukup peralatan perang, mereka ada strategi. Mereka pasang kemah, mereka sekat sumber air yang mana orang musyrikin tak boleh nak minum. Dahaga. Sebab apa? Sumber air tersebut orang Islam dah sekat. Ada strategi. Maksudnya kena ada strategi. Kalau asyik guna cara yang samanya, mungkin itu sebab kita gagal. Yang kelima, husnul siqah billah. Husnul siqah billah ni maksudnya apa? Kita bersangka baik dengan Allah. Ini yang manusia kadang-kadang silap. Kadang-kadang kita selalu tak sangka baik dengan Allah. Kadang-kadang kita anggap ujian ni sebagai dugaan, sebagai bala, sebagai orang kata benda nasib malang. Sedangkan kita tak bersangka baik dengan Allah. Kita boleh berjuang lagi tapi kita dah bersangka buruk macam-macam. Bukan itu yang sepatutnya yang perlu kita lakukan. Dan yang terakhir, wedah. Wedah ni maksudnya kesatuan ataupun kita bersatu. Bersatu dalam perang Badar ini, bila dia dah taat satu pemimpin, dia bersatu, maka mereka berjaya. Bersatu ni bukan kira berapa ramai anggota. Tentera musyrikin, mereka 1000 orang. Islam 313. Tapi disebabnya kesatuan 313, bilangan lebih sikit daripada 1000 tu kuat, dia punya orang panggil apa ni, geda-geda dia tu, bahasa ni kan. Dia punya terikat dia tu kuat, maka menghasilkan kemenangan terhadap opponent ataupun musuh yang lebih besar. Sebab apa? Bersatu bukan kira bilangan. Kesatuan bukan kira bilangan, tetapi betapa kuatnya kesatuan tersebut walaupun bilangan tu sikit. Okey? Dan sikit lagi, dan kekurangan dan kelebihan bukan penentu dalam kegagalan dan hidup.
Kalau kita tak berjaya dalam kehidupan kita, bukan itu adalah satu kegagalan yang hakiki. Sebab kita kena faham, kekurangan dan kelebihan tu bukan penentu. Ada orang diberikan rezeki lebih, dia ada kelebihan. Dan ada orang dia ada kekurangan. Sebab tu kita tengok ada orang miskin, dia kekurangan macam-macam. Miskin, tak cukup makan, tapi dia boleh berjaya dalam pelajaran. Tapi saya tak menafikan juga, ada orang yang miskin, dia tak berjaya sebab ada kekurangan. Ada orang senang, dia berjaya sebab dia ada satu provider yang disediakan benda yang senang. Tapi ada juga orang senang, dia tak berjaya. Dia tak ambil betul-betul kesempatan yang dia senang tu untuk berjaya. Macam saya sebut ni, ada orang dapat kesenangan, dapat bantu dia berjaya. Ada orang susah, dapat bantu dia berjaya. Apa poin dia kat sini sebenarnya? Apa yang membuatkan seseorang itu berjaya? Sebab ada orang dapat kesenangan, dia berjaya. Ada orang dapat kesusahan, baru dia berjaya. Nampak tak kat situ? Jadi kita tak boleh meletakkan kesenangan dan kesusahan. Walaupun memang ikut kepada fitrahnya, kesenangan ada advantage. Kesusahan ni mungkin dia tak ada advantage kat situ. Tetapi kadang-kadang kita kena tempuh juga benda tu. Bila kita senang, kadang-kadang boleh berbalik memakan diri kita. Kadang-kadang bila kita susah, itulah jadi turning point, kita jadi lebih perform daripada sebelum ni. Mungkin kesusahan tu jadi turning point untuk kita lebih bersemangat. So apa point kat sini yang membuatkan seorang tu berjaya? Jadi inilah jawapan pandangan saya. Saya tak kata jawapan ni mempengaruhi anda. Anda tak perlu ikut jawapan saya, tapi kita cuba-cuba sama-sama renungkan saja. Usaha itu bukan kegagalan. Ramai orang faham hasil itu yang menandakan mereka berjaya. Tapi mereka tak tahu apa progres yang mereka buat tu, itu adalah satu kejayaan. Tak berjaya, bukan hasil tak berjaya bukan bermakna kita tak berjaya. Tetapi sebenarnya mungkin Tuhan nak channelkan kita pada benda yang lain. Kadang-kadang strategi kita kena tukar. Kadang-kadang cara kita kena ubah. Kadang-kadang benda tu nak mengajar kita balik sebelum nak berjaya. Jadi kalau kita pun boleh tengok berapa ramai usahawan yang banyak kali gagal, waktu tua baru mereka berjaya. Rezeki yang akan menentukan hala tuju kita. Jadi ada sesuatu kelemahan yang perlu kita baiki, ada aturan Tuhan yang lebih baik untuk kita. Percaya pada takdir Tuhan. Siapa yang percaya pada takdir Tuhan, dia yang akan sentiasa tenang. Dan dia akan ada satu pendinding kekecewaan bila dia tak berjaya. Jadi dia akan buat lagi. Sebab tu bila orang Islam ni tak percaya pada takdir, dia akan memakan diri. Apanya? Dia akan stres. Dia akan tak boleh nak terima. Dan dia akan last sekali dia akan down. Sebab apa? Dia tak tahu bahawa takdir itu adalah di tangan Tuhan. Tuhan yang akan menentukan hasil apa yang dia dah usahakan. Jangan terlalu memikirkan apa yang kita tidak nampak. Sikit lagi dah, minta maaf terlebih masa. Sikit lagi. Jadilah sekali orang yang boleh move on sebab dia baru terima dan dia mulakan yang baru. Orang yang gagal, biasanya dia boleh buat sesuatu yang baru sebabnya dia boleh lepaskan benda yang lepaskan. Memang susah nak lepaskan. Lepaskan bukan ambil masa sekali. Ikut kepada kemampuan orang. Ada 10 kali, ada 5 kali dan sebagainya. Tapi mesti pelan-pelan kena lepaskan. Okey? Dan inilah saya kata, satu komponen yang mana yang boleh membuatkan kita survive dalam menghadapi ujian Allah adalah dengan sabar. Walaupun semua orang boleh cakap sabar, tapi sabar sampai bila? Cakap memanglah mudah. Cuba try rasa macam mana tengok. Allah suruh kita bersabar. Tapi kita kena ingat, sabar tu dia tak ada tempoh limit. Jangan kita expect sabar tu hanya untuk setahun, untuk sebulan. Kadang-kadang manusia ni, bila dia nak bersabar, dia pula letak masa. Nampak tak dia yang tak sabar nak keluar daripada posisi sabar? Nampak? Dia yang letakkan masa untuk dia keluar daripada sabar tersebut. Nampak sangat dia yang tak sabar. Nampak? Boleh faham tak ayat saya? Dia nak bersabar, tapi dia kata, okay, aku akan bersabar tahun ni. Nampak? Dia letak satu limit time.
untuk dia bersabar. Maksudnya dia yang tak sabar untuk keluar daripada masalah sabar tersebut. Jadi sabar itu Allah tak menjanjikan bila. Tapi Allah kata apa? Allah suruh kita bersabar dan solat. Sampai bila? Tak tahu sampai bila. Dan kita kena percaya balik ayat tadi. Allah tak akan bebankan dia mengikut apa yang dia mampu. Tuhan tahu kemampuan dan keupayaan kita sampai mana hanya sabar yang menjadi perisai perjuangan hidup kita. Nampak tak? Kita sabar daripada PKP tahun lepas kan? Bulan 3. Tutak-tutak duduk rumah dah 2 tahun dah. Siapa boleh fikir? Siapa boleh fikir? Akan datang kita nak duduk rumah je 2 tahun. Siapa boleh fikir? 2 tahun kita duduk dalam keadaan kena scan dan sebagainya. Siapa boleh terfikir yang kita dah boleh lalui sepanjang 2 tahun? Tak ada siapa. Maksudnya apa? Kita tak sedar benda yang payah tu kita boleh survive sampai hari ni dalam masa 2 tahun. Sebab tu sabar tak ada limit masa. Tak boleh kita limitkan masa. Walaupun kadang-kadang kita kata, alamak, COVID lagi 10 tahun. Kita sabar. Kalau kita fikir 10 tahun tu, memang kita akan stres. Tapi kalau kita laluinya dengan sabar, tutak-tutak dah 10 tahun. Nampak? Itulah the powerful of sabar. Gunakan sabar ni untuk kehidupan anda dan kehidupan saya. Baik. Dan last sekali tugas kita kan, saya kata dekat bumi tadi kita buat apa kan? Tugas kita kan, memang kita ada ujian, diduga, kita ada tugas kita dan sebagainya. Tapi bila kita tak diuji, bila last sekali. Tugas kita sebagai hamba Allah berakhir sehinggalah menutup mata dari dunia ini, maka berehatlah wahai para pejuang seorang hamba. Inilah waktu kita berehat. Rehatlah. Dah habis dah. Dah habis dah kita diuji dah. Rehatlah. Tapi kita kena ingat, orang yang orang kata apa, pepatah Melayu tu kata, biar bersenang-senang dahulu. Biar senang-senang dahulu. Biar bersusah-susah dahulu. Ataupun biar berpayah-payah dahulu, bersenang-senang kemudian. Orang yang dalam kubur, baru masuk kubur ni, waktu dunia dia dah penat. Inilah waktu dia rehat. Tapi kalau kita kat dunia kita rehat, kita kena berhati-hati. Takut dekat dalam kubur nanti kita akan penat. Jadi nak dunia penat ke nak dalam kubur penat? Kita pilih. Kita pilih. Okey, dan last. Ni last. Last but not least. Apa yang kita kena buat tindakan lepas ni? Kurangkan bercakap mengenai orang lain. Banyakkan bagi bakti pada orang lain. Sebab apa? Bila kita meninggal nanti, hidup biar kita tinggalkan jasa. Orang sebut jasa kita walaupun kita dah tak ada. Yang kedua, macam mana nak pastikan kita ni mati tak tahu bila. Macam mana kita nak tahu kita ni mati dalam keadaan beribadah? Maka kita kena terapkan, bekerja itu ibadah, belajar itu ibadah, silaturahim itu ibadah, amanah itu ibadah. Letakkan sepanjang hidup kita adalah perjalanan ibadah supaya kita mati tak sempat nak pencen, kita mati dalam keadaan kita beribadah pada Allah. Dan dunia ini adalah tempat bercucuk tanam. Sinilah kita nak berpayah, berpeluh, mengah dan sebagainya dekat dunia ni. Dan akhirat jugalah hasil kita menuai, bercucuk tanam, bekerja dengan bersungguh-sungguh dan sempurna. Nanti kita ambil lah gaji kita dekat akhirat nanti. Dekat sini kita biarlah kita bekerja sesungguh. Dan akhir sekali saya minta maaf ambil masa terlalu panjang. Terlalu panjang, minta maaf pada saudara Luqman dan pada rakan-rakan yang lain. Saya harap apa perkongsian saya bermanfaat, dan sebenarnya setiap kali saya ceramah berkongsi, sebenarnya benda ni juga adalah memberi peringatan kepada saya. Sebab anda kena ingat, kita ni pangkat apa pun, kita akan diuji oleh Allah. Kadang-kadang kita pun juga akan tertewas juga kadang-kadang. Apa pun pangkat kita. Sekarang kita dah tengok kan dunia sekarang macam-macam kan. Jadi ingat, last sekali kita akan bawa ke depan Allah adalah takwa. Itu dia akan membezakan kita semua. Itu sahaja, minta maaf kalau ada salah dan cakap. Pandangan saya tak semestinya anda kena ambil, renung-renungkan saja. Kalau anda rasa boleh dibawa dalam hidup anda, ambil lah. Kalau tak boleh, mungkin ada benda yang anda boleh tokok tambah apa yang saya dah sharekan tadi. Wallahualam, saya serah pada saudara Luqman. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zul kerana luangkan masa pada hari ini. Walaupun sebenarnya saya difahamkan Ustaz Zul juga sibuk dengan kelas-kelas. Yalah, sebenarnya
nak dibandingkan dengan kita yang ada dekat sini, Ustaz Zul ni berhadapan dengan beratus-ratus orang sekali bila dia live. Bila dia adakan sesi kan bersama dengan anak-anak murid dan mungkin ada juga dengan tenaga pengajar. Jadi banyak mutiara kata yang kita boleh ambil. Kalau kita nak tengok balik perjalanan kita sendiri pun, bila dalam PKP ni kita dah tak dapat pergi masjid macam biasa. So kita kena bermujahadah, kena cari semangat sendiri untuk dengar kuliah, untuk dengar ceramah agama. Kalau tak ada orang lain yang initiate, maka diri kita sendirilah yang kena top up benda-benda tersebut. So alhamdulillah perkongsian malam ni sangat padat dan perkongsian malam ni sangat banyak mutiara kata yang saya dan saya yakin yang lain juga dapat apa yang dikongsi daripada Ustaz Zul. InsyaAllah kalau ada ruang peluang lagi kita akan invite lagi di lain waktu. Dan kita doakan semoga semua antara kita yang ada dekat sini dipermudahkan urusan dan moga-moga kita dapat menjalani kehidupan kita ni adalah dalam keadaan yang beribadah, dan insya-Allah doakan semoga kita juga mati satu hari nanti dalam keadaan beribadah. Okay, wallahu alam tu